Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, muka surat berapa dah? Hari tu habis 214. Masuk 215 lah kot. 215. 214 memang dah habis. Confirm. Hari tu perenggan last tu dah habis. Okey. Orang lain macam mana? Betul ke dah habis 514 ni? Betul, sekarang 215. Ya. Okey. Apa maksud ta'adduman? Nabi, apa makna ta'adduman? Kat mana Ustaz? Musa 214 lah. 214 lah. Wal muradu bil mat'um ma yu'addu lit-tu'mi ghaliban taqawwutan aw ta'adduman aw tafakkuhan aw tadawiyan. Dah baca ke belum yang tu? Saya dah tulis dah sikit kat sini tapi Apa Ustaz boleh maknanya? explain balik. Mak. Belum lagi tu. Ayat tu belum lagi kot. Macam mana? Apa makna ta'adduman? Mal muradu bil mat'um. Al muradu bil mat'um ma yu'addu lit-tu'mi ghaliban. Maksudnya macam penambah rasa ni Ustaz. Yang dimaksudkan dengan mat'um. Ialah ma yu'addu lit-tu'mi. Sesuatu yang disediakan untuk buat makanan. Ghaliban pada kebiasaannya. Taqawutan itu sesuatu yang mengenyangkan. Taqawut. Atau ta'adduman. Ataupun sesuatu yang dijadikan lauk. Ta'adduman ni lauk lah. Ada nasi saja orang tak ada lauk, orang tak makan juga. Tak tahu lauk, kamu makan nasi saja. Lauk tak makan. Au ta'adduman. Au tafakkuhan. Dalam bentuk buah-buahan. Au tadawiyan. Ataupun bentuk obat. Obat. Obat sama ada obat badan ataupun obat untuk makanan lah. Mana obat macam contohnya rempah-rempah. Kadang satu orang buat rempah tu adalah untuk masakan. Dia pula rempah-rempah tu, rempah ratus tu kita kata, orang buat ubat juga, ubat tu. Kesihatan.
Okay. Jadi yang penting benda tu benda yang dimakan lah. Dimakan ataupun dijadikan minuman. Au tafakkuhan au tadawiyan. Okay. Fala yajri riba fil hayawan. Tidak berlaku riba pada haiwan. Kenapa pula? Bukankah haiwan itu dimakan? Fayajuzu bai'u syatin bisyataini. Harus kita tukar satu kambing dengan 2 ekor kambing. Wa ba'irin bi ba'irain. Seekor unta dengan 2 ekor unta. Wa dajajatin bi dajajatain. Seekor ayam dengan 2 ekor ayam. Kenapa pula Ni bukan makanan ni? Kita nakkan lah kot. Memang akhirnya dia makan juga. Tetapi apa ni, orang tak makan gitu je. Jadi dia kena sembelih dulu. Sembelih dulu, apabila jadi daging, dalam mazhab kita daging, itu berlaku riba pada daging sebab daging tu orang akan masak untuk buat makanan. Tapi binatang tu sendiri tak. Okey, kita tak boleh nak tukar sekilo daging lembu dengan dengan 2 kilo daging lembu. Tapi kalau daging kambing, bolehlah pasal kambing dia kena nauk jenis lain. Lembu kambing lain. Ustaz. Ya. Kalau ayam kat pasar tu, dia kira ekor kan? Sekor. Tu macam mana? Ayam yang dah sembelih kat pasar tu. Dia kira ekor. Ayam yang dah disembelih. Yang belum potong Kalau ikutnya boleh berlaku juga. Tapi kena tengok cek balik lah. Sebab biasa anda jumpa tak boleh. Sebab dikira tu dah jadi daging dah tu. Sebab dah sembelih dah. Ayam hidup lain cerita. Satu lagi satu lagi dia sudah ditimbang. Okey, biasa orang jual ayam kat pasar tu yang dah disembelih, orang pakai macam mana? Ke seekor ke timbang? Kilo. Ketimbang kan? Ialah ke arah riba tu ada. Tapi kita sebenarnya kita taklah dalam bab riba al-buyu' ni kita tak terlibat sangat. Pasal kita pakai duit. Yang jadi terlibat ni kalau kita pakai sistem barter. Sekejap.
Okey, tersambung bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal hanabilah faqad rawaw fi dhalika an Ahmad salasa riwayatin. Hanabilah mereka meriwayatkan daripada Imam Ahmad ada 3 riwayat. Ashharuhunna anna al-illata fi al-dhahab wal-fiddah ittihad al-jinsi ma'al wazni. Okey, ini sama dengan Hanafiyah lah. Ashharuhunna anna al-illah fi al-dhahab wal-fiddah ittihad al-jinsi ma'al wazni. Sama. Wa fil asnaf al-arba'ah al-ukhra ittihad al-jinsi ma'al kaili wa huwa okey. Wa huwa qaul an-Nakhai wa Zuhri wa kaza ya. Okey. Riwayat yang paling masyhur ialah ittihadul jinsi ma'al wazni. Jenis sama kemudian timbangan, ada timbangan. Maka di situlah berlaku riba. Okey. Itu yang bahagian kedua, yang bahagian logam tu. Mah perak. Fa fil asnafil arba'ah al-ukhra, 4 jenis lagi yang berbentuk makanan tu, ittihadul jinsi ma'al kaili. Sama jenis dan juga disukat. Okey, sebab masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak di makanan tidak ditimbang. Dia disukat. Adapun mah perak ditimbang, tidak disukat. Memang pun mah perak mana nak sukat. Okey. Wa huwa qaulun Nakhai wal Zuhri wa hadhihi riwayah wa ala hadhihi riwayah, kalau berdasarkan riwayat ini, yahrumu at-tafad wan nasa' fi kulli makilin aw mawzunin inda ittihadil jinsil badalain. Mat'uman kana aw ghair mat'umin kama taqaddama fi bayan madhhab al-Hanafiyah, wa la yahrumu fi mat'umin la yukal wa la yuzan kal bitikh. Berdasarkan kepada riwayat ini sama dengan Hanafiyah, maksudnya ialah haram tafadul, lebih salah satu barang daripada yang satu lagi, dan juga haram nasak, iaitu bertangguh, salah satu barang diserah secara bertangguh, ialah pada setiap barang yang ditimbang ataupun disukat dan sama jenis. Faham dah? Jelas tak ni? Asal ditimbang, disukat, sama jenis tak boleh? Boleh Mah perak, pergi besi kalau ditimbang. Besi sama besi pun tak boleh lah. Besi sama besi ditimbang. Tembaga sama tembaga pun ditimbang. Apa lagi? Apa ni? Timah, biji timah. Dengan biji timah tu secara timbang. 1 tan biji timah contohnya. Kalau buat tukaran, maka sebab dia biji timah sampai biji timah, maka di sisi mazhab Hambali dan juga mazhab Hanafi, maka tak boleh tafadul dan tak boleh nasak. Jelas tak ni? Itu Hanafi dengan itulah Hambali lah. Mazhab Syafi'i tak, sebab timah mana ada orang buat sebab ilah dia bukannya wazan. Dan mazhab Syafi'i bukan ilah wazan, ilah dia ilah samaniyah, dijadikan nilaian barang. Jadi timah orang tak buat nilaian barang. Maka dia tak masuk dari ribawi. Jelas Besi pun sama, bukan ada nilaian barang. Tapi kalau dia mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dia sama jenis, kemudian benda tu disukat. Sama jenis, benda tu ditimbang. Maka ada 2 benda yang diharamkan. Satu, tafadul, satu lagi nasak. Jelas
wala yahrumu fi mat'umin la yukalu wala yuzanu kal bitir. Dan tidak diharamkan makanan yang tidak ditimbang, yang tidak disukat dan tidak ditimbang. Kal bitir. Tapi kena tengok realiti lah. Dia kata kalau makanan tu tidak ditimbang dan tidak disukat, maka tidaklah berlaku pengharaman kepada tak apalah nasab dan tafadul. Okey. Contohnya betir. Apa dia betir? Aizat, apa dia betir? Al-bitir. Tebikai. Timur Cina. Timur Cina sama. Timur Cina. Okey, temikai orang Terengganu panggil Timur Cina. Timur Melayu tak ada pula jumpa, Timur Cina ada. Lek betul lah. Timur Jepun tahu tak? Kamu tahu tak Timur Jepun? Timur Jepun ada. Timur Cina ada. Timur Keling tahu tak Timur Keling? Timur Keling pun ada sebenarnya. Dia timur yang liar sikit. Dia tak besar lah, kecil je. Orang Terengganu panggil Timur Keling. Timur Keling ada, Timur Jepun ada, Timur Cina ada, Timur Melayu tak ada. Okey. Tapi itu zaman dulu. Kenapa ialah dia tak berlebih, salah satu lebih? Sebab dia kata benda ni tak ditimbang dan disukat. Okey, realiti sekarang ada ke orang timbang jual tembikar tak timbang tak sukat? Memang tak sukat, tak ditimbang. Dia timbang kan? Dia beli sebiji, tak dia masuk timbangan. Tu dia RM20. Tanah nak beli sebelah je. Sebelah kena RM10, RM11, sebelah. Dah ditimbang. Kalau dah timbang, dia masuklah. Zaman dia orang malah tak timbang. Kita timbang. Maka kena masuk lah. Tapi pada zaman dulu, buah-buahan orang tak timbang. Dia timbang hanyalah emas perak. Yang lain semua orang sukat. Ataupun jual secara biji. Macam buah-buah besar. Kenapa? Temikai orang jual secara biji. Sebiji berapa? Dia tengoklah besar kecil. Tapi sebab elah di sini bukannya top. Kalau elah top, masuklah temikai orang makan. Mazhab kita kena masuklah. Okey, itu riwayat pertama. Riwayat saniyah, annal illah fin naqdaini as-samaniyah. Ini macam Syafi'i ni. Samaniyah. Wa fi ma adahuma ittihadul jinsi ma'at ta'mi. Wa huwa mazhab ila Syafi'i fi madhhabihi al-jadid. Okey, ini sama Syafi'i lah. Mazhab jadid. Dia terangkan. Riwayat salisah madhhab ila Syafi'i fi madhhabihi al-qadim. Wa huwa anna al-illata fi ma 'ada an-naqdain ittihadul jinsi ma'a at-ta'mi fi makilin aw mawzunin fala yahrumu riba fi mat'umin la yukalu wa la yuzan. Ini pendapat qadim. Okey, pendapat qadim kata kalau makanan itu tak ditimbang dan tidak disukat, maka tak berlaku riba lah. Itu mazhab qadim.
Tapi kita pakai mazhab jadid. Okey, tekan ni. Itulah empat mazhab macam mana mereka khilaf dari segi riba. Riba tu ialah riba al-buyu'. Kita ada dua riba kan? Satu riba al-buyu', satu lagi riba ad-dain. Riba al-buyu' wa riba ad-duyun. Riba al-bai' wa riba ad-dain. Riba al-buyu' wa riba ad-duyun. Kalau nak jamak lah. Yang banyak berlaku ialah riba ad-duyun lah. Riba ad-duyun ni, riba ad-dain ini kita panggil riba jahiliyah. Itu riba jahiliyah. Itu yang banyak diamalkan zaman dia ialah riba ad-dain. Iaitu lambat bayar lagi tambah dia punya kena bayar ataupun orang zaman sekarang kata interest. Tapi tak kena juga sebut interest, patut sebut riba patutnya. Kan kadang-kadang orang pergi ke bank kan. Orang kampung katalah pergi ke bank. Dia kata pak cik ni nak duit ni, nak tebus tanah pun nak macam-macam lah. Boleh nak pinjam dengan bank. Jawab bank tu kata boleh pak cik. Tapi ada bunga 5%. Kawan tu duduk dengar bunga, tak apalah tu bunga 5%. Okey. Sebab bunga, cuba dia kata pak cik ada riba 5%. Dia terkejut juga pak cik tu. Punya riba. Tapi orang tak sebutlah riba kan. Riba tu orang tak nak pula. Macam gitu kak. Macam minum arak lah. Dia kata ni minuman keras. Dia kata minuman keras tu tak punya arak tau. Kalau arak orang sensitif. Minuman keras. Jadi yang berlakunya banyak ialah dalam riba ad-duyun lah. Riba al-bai' ini kalau sekiranya kita buat secara barter, maka berlakulah riba al-buyu'. Okey. Contohnya yang buat secara barter ialah money exchange. Itu barter tu. Itu tukar duit kan? Barter lah tu. Sebab duit dengan duit. Itu mungkin boleh berlaku. Sebab tu kalau nak tukar duit dengan duit mesti cash, mesti on the spot. Duit USD dengan duit Malaysia, kata RM dengan USD. Kena situ juga. Tak boleh tangguh. Kalau tangguh ada riba. Riba nasi'ah. Okey. Tapi tidak diharamkan tafadul. Tafadul tak apa. Tapi kalau duit Malaysia dengan duit Malaysia, maka di situ ada dua tu, tafadul dengan nasi'ah, dua-dua tak boleh. Contohnya ialah duit lama dengan duit baru. Okay. Hari ni Bank Negara Malaysia keluar duit baru. RM50. Apa ni panas lagi ni. Kita pun tertarik nak duit baru tu. Kita pun nak tukar dengan orang tu. Tu kata tak nak. Kalau awak bagi 50 juga, saya duit baru 50, awak tu duit cetakan berapa tahun lepas ni. Cetakan hari ni baru keluar ni. Jadi kalau awak nak duit saya baru ni, awak kena tambah RM5 lagi. Awak bagi 55, saya bagilah duit baru RM50. Yang tu riba. Yang tu cash pun riba, tangguh pun riba. Okay? Itu tak boleh. Pasal apa? Pasal duit. Ittihadul jinsi. Dan dia adalah samaniyah. Dijadikan nilai yang barang. Okay? Sama ada duit lama ke duit baru pun nilai dia sama. Okay? Kalau kita pergi ke kedai, harga barang tu RM55 contohnya. Kita boleh tak kita kata kat tuan kedai tu ni, saya bagi 50, duit hari ni keluar. Bukan 55, saya tak bayar 55 sebab baru ni ke macam RM5 lah tambahan. Tak juga.
tetap sama je, kamu bagi 50 duit baru ke 50 duit lama ke, itulah harga dia. Jadi kalau lebih, maka di situ ada riba. Yang mungkin juga berlaku riba ialah dalam sistem barter, ialah pertukaran emas dengan emas. Situ boleh berlaku riba juga. Contohnya ialah riba orang buat trade in emas. Trade in. Okey, kita ada emas lama-lama kan, yang gelang dah patah, subang hilang sebelah. Okey, cincin dah tercabut dia punya permata tu. Jadi kita pun nak pergi ke kedai emas, nak trade in. Okey. Dia pun timbang kita punya emas tu. Timbang, kata dapatlah 100 gram. Okey. Kita nak tukar, biasa trade in ni maknanya kita dah aim lah satu, katalah kita nak beli apa, nak beli gelang yang berat je juga lebih kurang sama, 100 gram juga. Okey, kita rasakan ada satu gelang tu memang berat 100 gram. Boleh tak kita tukar begitu je? Orang kata okey, saya ni dah 100 gram, jadi gelang tu berat dia 1 gram. Jadi saya boleh ambil gelang baru, awak ambil yang ni. Boleh ke tak boleh? Kedai mana nak? Tak ada kedai yang nak. Okey. Apa yang kena buat ialah kena trade in. Kata cik bagi emas cik yang lama tu, cik kena tambah RM500 lagi. Contohnya. Ambil yang baru ni. Sedangkan berat dia yang ni 100 gram, yang ni 100 gram. Ni tambahan RM500 ni apa pula? Tambah RM500 itulah riba. Sebab lebih. Kena tambah. Jadi apa yang kita perlu buat? Yang ni memang orang ramai buat ni. Kamu mungkin tak ada pengalaman lagi kot. Kan? Terus siapa ada pengalaman pergi buat trade in kat apa ni, Pakcik Habib ke, Uncle Poh Kong ke. Kan? Saya pun dah buat lah di kedai Pakcik Habib jual. Okey, jadi dia beritahu macam tu lah. Dia kata kalau encik apa ni, tukar buat trade in, encik untung lah, dia kata. Dia tambah sikit. Tapi kalau encik jual emas ni dengan kat kami, jual emas dengan kami, encik dapat cash, kemudian encik beli apa ni, barang kemas tu, encik rugilah, dia kata. Mana trade in lebih untung. Tapi sebenarnya dari segi kaedah itu adalah riba kalau kita buat trade in tu. Apa yang perlu kita buat? Kita jual barang kita ni. Emas lama-lama ni juga 300 gram. 300 gram apa? Okey, 8,000 contohnya. 100 gram 8,000 lah contohnya. 8,000. Okey. Dia pun bagi duit kita 8,000. Okey. Barang kemas tu harga berapa? 8,500. Kita bayarlah. Tambahlah 500 lagi je lah. Walaupun nampak macam natijahnya sama, tapi caranya lain. Yang tadi kita tukar emas dengan emas, kemudian ada tambahan, itu riba. Yang ini ialah kita beli, kita tukar duit dengan emas. Duit dengan emas syarat dia on the spot. Dia tidak berlaku riba di situ kalau kita bayar cash kat situ. Sebab itulah ikut mazhab al-jumhur, tak boleh beli emas secara ansuran. Okey, ada orang tawarkan, okey ni gelang ni boleh bayar 3 kali. Ni makcik, gelang ni. Makcik boleh bayar 3 kali kata. Itu riba. Pasal apa? Nasiah. Bertangguh bayar. Nak beli emas on the spot. Itu syarat dia. Kecuali
Ada kecuali juga. Kalau kamu nak pakai bukan mazhab jumhur. Siapa bukan mazhab jumhur? Mazhab Ibn Taymiyah. Mazhab Ibn Taymiyah tak apa. Kalau sekiranya emas itu sudah dijadikan perhiasan. Itu mazhab dia. Di mazhab jumhur tak kira emas tu perhiasan ke tak perhiasan, asal itu emas, maka ada dua tadi. Tafadul dengan nasak tu kena jaga. Ustaz, kalau pakai credit card pun sama je Ustaz. Credit card. Dia credit card ni dia terus masuk akaun ke tak? Tanya tak? Tak sure. Kalau debit boleh. Debit tu macam cash lah. Dia tolak tu masuk akaun dia. Kalau kredit macam mana? Masuk terus akaun ke tak? Kalau masuk terus akaun dia, tak apa lah. Okey, habis itu ada juga pendapat lain selain mazhab 4 Wa dhahaba Abu Bakrin Abdul Rahman ibnu Kisan al-Asam ila anna illat riba fil asnaf fil arba'ah ittihadul jinsi ma'al intifa'. Ini pendapat yang lain pada jumhur ni. Pendapat lain daripada mazhab 4. Iaitu Abu Bakar al-Asam. Dia kata illah riba pada al-asnaf al-arba'ah, guna asnaf yang makanan tu ialah sama jenis dan boleh ambil manfaat. Wa dhahaba Ibn Sirin ila anna al-illah fiha ittihadul jinsi faqat. Jenis sama jenis je. Kalau tak sama jenis tak apa. Wa dhahaba Rabi'ah ar-Ra'yi ila anna al-illah fiha ittihadul jinsi ma'a wujubiz zakah fiha. Dia banyak pendapat lah. Disebut pendapat-pendapat ini, tapi walau macam mana pun yang diamalkan ialah 4 mazhab tu lah. Ni mazhab-mazhab ni mazhab banyak. Mazhab Abu Bakar al-Asam, ni mazhab Rabi'ah ar-Ra'yi. Banyak cuma wallahu alam, Allah pelihara 4 ni je. Yang lain hilang. Bukan tak hebat, yang lain hebat. Antaranya Imam Lais bin Sa'ad di Mesir. Hebat. Okey. Saya pernah cerita kat kamu kan, Lais bin Sa'ad kan? Kan, Imam Syafi'i nak pergi belajar dengan dia tu. Itu hebat tu. Imam Syafi'i kata Lais tu lebih alim daripada Malik. Tapi mana mazhab dia? Tak ada. Mazhab dia mati. Okey. Wa hakaza ikhtalafa ulama fi ta'yin illah ma jaa fil asar as-sabiqah min al-ahkam taban ikhtilafi anzarihim li ikhtilafihim fil illah ikhtalafu fiha zahabu ilaihi min al-ahkam. Timbul khilaf di sini kenapa? Kerana qiyas itulah, kerana illah. Mana illah sebenarnya? Berlainan illah, berlainanlah hukum. Okey. Itu kita dah faham, tengok daripada illah riba tu apa sebenarnya. Yang ni illah ni kata macam ni. Jadi di sisi dia tak boleh.
Mazhab lain kata ilah lain. Benda yang sama boleh pula bertukar. Jadi apa? Sebab masing-masing tengok angle dia. Apa ilah yang dipakai. Faman ja'ala al-illata ittihad al-jinsi wal qadri wal qadri nuzir. والقدر نظر فلاحظ أن الشارع قد أوجب المماثلة في المعاوضة إذا كان في هذه الأصناف صيانة إذا كانت في هذه الأصناف صيانة لأموال الناس وقصدا إلى حفظها عليهم وذلك إنما يتحقق بأمرين. Sesiapa yang menjadikan ilah ialah ittihadul jinsi dan qadar. Okey. Qadar tu maknanya dari segi wazan dengan kailah, itulah qadar. Siapa yang menjadikan ilah itu ialah sama jenis dan qadar, iaitu ada kail ataupun wazan. Lalu dia melihat, maka dia menyatakan bahawa syarak, dia memandang bahawa syarak telah mewajibkan mumasalah pada muawadah. Okey. Idza kan fi hadhil asnaf siyanatan li amwalin nas. Kalau jenis ni dalam jenis ni syarak mewajibkan muawadah, mumasalah. Kena wajibkan mumasalah, kena sama dia kata. Siapa yang kata ittihadul jinsi wal qadar, maka dia mengatakan syarak mewajibkan mumasalah dalam pertukaran barang-barang ini. Kerana apa? Siyanatan li amwalin nas. Kerana nak jaga harta manusia. Wa qasdan ila hifziha alaihim, kita jaga jugalah. Wa dzalika yatahaqqaqu bi amrayn. Jadi dia akan berlaku dengan dua perkara. Ahaduhuma ijabun masalah fil miqdar inda ittihadil jinsi hatta yakuna kullu juz'in min ahadil badalain muqabilan li nazirihi wa masilihi min al badalil akhar. Ini macam mana masalah tu? Itu qadar dia sama dengan yang satu lagi. Mana kalau 1 kilo, 1 kilo. Tak ada lebih. Begitulah. 1 gram, 1 gram. 1 cupak tu pun 1 cupak. Barulah dia memasalah. Kata. Sama macam satu pihak yang satu pihak lagi. Satu juzuk yang satu lagi. Masil. Duna an yakuna fi ahadihima fadlun anil akhar la yuqabiluhu syai'un minhu. Supaya tidak ada satu pihak lagi ada lebihan, yang satu lagi tak ada lebihan. Jadi lebih pada satu tu, yang satu tak ada imbalan dia. Wasani hima ijabut taqabud. Li'anna lil hali fadlan wa maziyatan 'alal muajjal. Satu lagi ialah kena taqabud. Serah menyerah situ juga. Kerana dalam lil hali, iaitu serah sekarang tu fadlan. Dia lebih. Ada maziyah, ada keistimewaan dia alal muajjal. Dia ada kelebihan di atas bertangguh. Memang cash itu lebih daripada bertangguh. Tanyalah orang bisnes mana-mana. Cash is king. Betul tak, Nabi? Kalau kamu jual barang, manalah kamu nak? Orang tu bayar cash ke bayar bertangguh? Bayar cash. Bayar cash, apa nak bayar tangguh? Okey. Kerana cash tu dia ada kelebihan. Falidzalika nata syari' al-hukma bi ittihal jinsi wal miqdar fi bayan tahqiqan lidzalika al-qarar. Sebab tu syarak meletakkan hukum ittihadul jinsi wal miqdar ni pada kerana nak memenuhi perkara inilah tujuan ini. Wa man ja'ala al-illah hiya at-ta'mu awal iqtiyat. Siapa yang menjadikan illah ya at-ta'ma awal iqtiyat, menjadikan illah ni illah ta' ataupun iqtiyat. Nazara ila ma rawahu Ma'mar bin Abdullah. Dia berpandangan begitu kerana satu riwayat daripada Ma'mar. Qala kuntu asma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-ta'amu bit-ta'ami mislan bi mislin.
ta'am dengan ta'am kena sama-sama. Misal rawahu Muslim. Wa ta'am fil hadis am. Yatanawalu jami' ma yusamma ta'aman. Umum. Allaqa fil hukmi bimustaqin wa huwa ta'am. Nabi menggantungkan hukum di situ dengan mustaq. Di situ ialah ta'am. Apa-apa ta'am lah. Wal hukmu idza allaqa bismin, hukum itu kalau dikaitkan dengan nama, okey, nama ni lah ta'am sini. Yang mustaq. Okey, ta'am ni mustaq, maknanya macam-macam lah boleh daripada ta'am itu. Okey. Wal hukmu idza allaqa bismin mustaqin kana al mustaq minhu illah fihi. Okey. Maka yang mustaq itu adalah illah. Kal qat'i fi sariqah wal jildi fi zina. Seperti potong pada sariqah dan jildi pada zina. Kamu faham tak yang ni apa maksud dia? Okey. Nabi kata haram haram apa? Nabi kata apa? At-ta'amu bit-ta'am mislan bimislin. Jadi ta'am ni ialah mustaq. Mustaq daripada perkataan dia bukannya nama khusus. Okey. Ta'am bit-ta'am. Kalau Nabi sebut tamar ataupun apa, kemungkinan dia akan khusus pada itu saja. Okey. Jadi apabila sebut mustaq, ta'am ni tamar pun ta'am, buah ni pun ta'am, nasi pun ta'am. Jadi dia mustaq benda tu. Jadi apabila dihubungkan dengan satu hukum, maka benda tu akan menjadi illah. Faham tak? Ta'am tu sendiri akan jadi illah. Kalau disebut tamar, maka mungkin anggur tak masuk. Illah tu apa? Illah dia illah tamar. Kalau illah tamar je lah. Tapi apa yang dia kata illah itu ta'am, dia mustaq, maka ta'am itu akan menjadi illah. Sebagaimana kal qata'i fi sariqah. Seperti juga sariqah, curi. Okey, as-sariqu was-sariqatu faqta'u. Jadi dihubungkan hukuman iaitu qat'ul yadi dengan as-sariq was-sariqah. Dan di situ dia tidak dikhususkan. Curi apa? Maka illah di sini kenapa kena potong tangan? Illah ni kena mencuri. Orang berzina, kenapa kena jild, kena pukul? Illah ni illah zina tu sendiri. Maka begitu juga dalam pertukaran barang ni, kenapa? Ta'am tu sendiri. Jelas ke tak jelas? Wa hakadha ikhtalafat anzaruhum fakhtalafu fi ta'yini illatil hukmi. Okey, ini kita tengok ulasan pengarang. Wa dhahir anna ma dhahaba ilaihi al-qailun bi anna al-illah hiya at-ta'mu arjah. Kata Syekh Ali Al-Khafif, pengarang kitab ni, secara zahir ni dia kata pendapat yang mengatakan illah pada empat yang kedua tadi tu, at-ta'mu illah dia, itu lebih rajih. Arjah kata tu. Lianna siyanatal amwal an-nas wa hifzaha mimma qasada ilahi syari' fi jami'il biya'at wa hiya jami'ul asnaf wa idhan fala mahalla li takhsis naw'in minha bihadzal hukm duna ghairihi. Jadi kalau dia kata ta'mu itu Syafi'iyah lah. Ta'mu.
Dia bagi dia Syafi'iyah tu arjah. Kenapa dia kata? Kerana nak menjaga harta orang, harta manusia. Iaitu yang dikosatkan oleh syarak pada semua jenis jual beli. Pada semua jenis asnaf. Oleh itu dia kata tidak boleh untuk kita taksis satu jenis makanan daripada makanan yang lain. Jadi apabila ada makanan, semua jenis makanan lah dia kata. Apabila kita kata ta'mu. Wa qad ruwiya an Abdullah bin Amr bin al-As annahu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ujahhiza jaisan fanafadat al-ibil fa amarani an akhudha ala qalas as-sadaqah fa kuntu akhudhu al-ba'ir bil ba'iraini ila ajalin ila iblis sadaqah wa ruwiya an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah SAW istara abdan bi'abdaini aswadaini rawahu Muslim wa mislu zalika yanfi annahu inda ittihadil jinsi yajibu tasawi fi al-badalaini at-taqabud fihima. Okey. Ingat dah tadi yang kita kata dalam mazhab Syafi'i syah bisyaitai ni boleh. Sebab tu ilah dia situ itu syah yang hidup itu ilah dia bukan ta'mu. Okey, sebab yang hidup bukan dijadikan makanan. Makanan tu apabila sudah jadi daging baru jadi makanan. Jadi apa dalilnya? Dalilnya ialah satu riwayat daripada Abdullah bin Amr bin As. Dia kata Rasulullah menyuruhkan aku untuk menyediakan satu jaish, satu pasukan tentera untuk pergi perang. Fanafadat al-ibil. Tapi unta dah habis untuk dijadikan kenderaan untuk pergi perang. Fa amarani an akhudha ala qalasis sadaqah. Jadi Rasulullah pun minta Abdullah bin Amr ni untuk pergi ambil unta-unta zakat. Unta zakat. Kalau sesedekah ni unta zakat. Fa kuntu akhudhul ba'ira bil ba'iraini. Okey. Lalu aku tukar satu ba'ir sedekah dengan bil ba'iraini. Maknanya bukan tukar situlah, unta tak ada nak tukar mana, maknanya kemudian lah. Okey. Kemudianlah dia tukar, maknanya dia ambil dulu seekor unta sedekah, unta zakat. Lepas tu dia akan ganti lepas tu dengan 2 ekor unta. Itu kira pertukaran lah tu. Ila iblis sedekah. Wa ruwiya an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah SAW istara abdan bi abdaini aswadaini. Nabi pernah tukar, jual beli secara barter, seorang hamba kulit hitam dengan 2 orang hamba kulit hitam. Tukaran dia. Rawahu Muslim. Jadi hadis ni hadis sahih. Wa mislu zalika yanfi annahu inda ittihadil jinsi yajibu tasawi fil badalaini wat taqabud fihim. Jadi di sini jelaslah. Dia kata bahawa ternafilah kalau sama jenis mesti sama. Mesti ada tasawi, mesti ada tagabut, tidak semestinya. Okey. Kalau kita ubah ilahnya at-ta'mu, maka tak adalah benda tu, tak adalah tasawi dengan tagabut tu. Sebab tak ada ilah. Tapi kalau kita kata ilah dia ialah ittihadul jinsi, tak boleh tu. Nampak tak? Sama jenis. Kalau sama jenis tak boleh lah. Kena tasawi lah. Macam mana Ustaz yang takabut tu? Apa dia? Macam mana Ustaz yang takabut tu? Takabut macam mana tu? Yang tak ada ilah tu. Macam ni? Yang tak ada khilaf? Tak ada ilah dia. Yang Ustaz cakap tadi tu tak ada ilah lah.
Okey. Jadi di sini tidak ada ilah, iaitu kalau kita katakan okey, mah dengan perak ialah samaniah. Jadi yang ni confirm binatang dengan hamba ni itu bukan mah perak kan? Okey. Dia masuk kategori kedua. Kategori kedua ialah makanan. Jadi ada mazhab yang tidak membezakan antara makanan dengan mah perak. Ialah dia apa? Ittihadul jinsi ma'al wazni. Kalau untuk mah perak. Okey. Kalau makanan ittihadul jinsi ma'a al-kaili. Ada yang kata ittihadul jinsi ma'al intifa'. Kan? Betul tak? Ma'al intifa' dan sebagainya. Jadi kalau kita ambil yang pertama ni, contohnya ialah ba'ir, unta. Kalau kita pakai ittihadul jinsi illah, maka di situ tidak boleh ada tafadul. Betul tak? Kan? Di situ tidak boleh ada tafadul. Mesti satu ekor unta dengan satu ekor unta. Kalau kita kata ittihadul jinsi. Tapi kalau kita kata illahnya ialah ta'mu, maka tidak mengapa satu ekor unta dengan dua ekor unta. Sebab tak ada illah di situ. Dan benda tu kena dengan hadis yang Nabi Amr bin As ni, dia tukar antara satu ekor unta dengan dua ekor unta. Tapi kalau hamba ni bukan atakmu lah. Tapi dia masih ittihadul jinsi. Itulah lebih kurang yang tentang ilah dalam riba. Cuma dalam rule daripada rule riba ni maknanya dia sama ada haram dua-dua, iaitu haram tafadul dengan haram nasak. Itu satu. Satu lagi haram nasak, boleh tafadul. Ingat lagi tak? Haram nasak boleh tafadul kalau jenis berlainan. Mah tukar dengan perak contohnya. Itu haram nasak, bertangguh, tapi boleh tafadul. Satu lebih daripada satu lagi boleh. Ataupun beras tukar dengan gandum, boleh tafadul tapi tak boleh nasak. Sebab ilah dia sama, iaitu ilah dia atakmu. Tapi kalau sekiranya ilah berlainan contohnya as-samaniyah tukar dengan atakmu. Contohnya emas tukar dengan beras. Apa syarat kat situ? Apa syarat kat situ? Nabi tak ada video dah ambil. Lari dah. Ada Ustaz. Ada. Okey, apa ilah dia? Boleh apa kena situ? Kalau misalnya ilah samaniyah tukar dengan barang yang ilah dia ta'mu. Apa syarat yang ada kena kat situ? Tak ada kot. Tak ada apa-apa syarat. Okay, tak ada apa-apa syarat. Dia boleh lebih salah satu dan boleh bertangguh. Jadi mah perak ni kita jangan tu sebab kita tak pakai mah perak. Kita kata duit lah. Kita ada duit. Okey. Kita pun nak beli beras.
tidaklah disyaratkan mesti tidak disyaratkan kena sama. Kalau kena sama letih ha. Beras sekilo, maka duit pun kena sekilo juga tak. Kemudian tangguh boleh. Maknanya ambil beras dulu, saya bayar lusa. Tak ada masalah. Ambil beras dulu, bayar lusa. Tak apa. Ataupun ambil duit dulu, beras tu bagi lusa. Pun boleh. Macam kita beli barang lah. Okey. Lusa. Dia bayar dah awal-awal kata lusa saya serah barang. Tak ada apa. Sebab apa? Ialah dia berlainan. Okey, habislah situ. Sebenarnya subjek kita ni bukan muamalat ya. Tapi kita nak sebab ikhtilaf. Okey, jadi yang kita banyak bincang tadi tu macam kita belajar muamalat dah. Habis itulah. Okey, kita ambil yang lain lagi. Kita ada sebulan lagi kan, banyak masa lagi kita ni. Cuma kita ada juga nanti, bila nak buat ni? Oral. Bila buat oral lah? Kena buat lalas sikit lah. Lalas sikit lah Ustaz. Minggu terakhir. Minggu ke-12 ke ke-14 Minggu ke-12 kan? Kita 12 minggu je kan? Ke 14 minggu? Saya tak ingat lah. 14. 14 kan? Kalau kita minggu ke-14. Macam mana? Boleh Kita Sat. ke 14 ke? Boleh je. Boleh juga. Boleh je Sat. Minggu ke-14 lah. Masa tu mungkin kita dah habis lah. Lepas tu tak belajar lah. Lepas tu tajuk ni semua ke Ustaz? Semua. Apa masalahnya? Saya suruh kamu buka buku. Okey, buka muka surat sekian, baca. Lepas tu saya tanya lah. Apa maksudnya? Gitu. Open booknya, tak ada masalah pun. Wah, mau hafal. Okey. Kita ambil satu contoh. Muka surat 220. Ikhtilafuhum fi tawrisi mutallaqatil maridi maradul maut. Talaqan ba'inan firaran min irsiha minhu. Okay. Seorang suami yang dalam keadaan maradul maut, sakit nak mati dah ni. Tiba-tiba dia talak isteri ni, tolak bain, talak 3 terus. Tujuan dia supaya isteri tu tak dapat waris. Tak dapat warisi pesaka dia. Dia pun tolak 3. Berhak tak isteri dapat pesaka? Itu khilaf. Dia dah talak 3 ni. Talak 3 ke putus lah. Tak ada apa-apalah, dah putus. Tapi boleh tak dia dapat pesaka? Faqad ittafaqat kalimatuhum ala annal mu'taddata min talaqin raja'iyyin
tarisu zawjaha idza tuwfiya fi iddatiha wa dzalika li baqa'iz zawjiyah. Fuqaha sepakat bahawa kalau seorang wanita itu ditalak raj'i, kemudian suami mati, sepakat mengatakan isteri itu berhak mendapat pesaka. Boleh Dia berada dalam iddah ni, iddah talak raj'i, tiba-tiba suami meninggal. Dia boleh pesaka. Syarat dia mati dalam iddah. Kalau dah habis iddah dah, tak apalah. Wa dzalika li baqa'iz zawjiyah. Kerana zaujiyah masih ada. Wa ala anna al-mu'taddata min talaqin ba'inin la firara fihi la tarisu zawjaha wa in kanat fi iddatiha. Dan mu'taddah tolak ba'in, dia tidak akan mewarisi suaminya. Wa in kana fi iddatiha, sekalipun masih dalam iddah. Suami dia tolak isteri itu tolak 3. Dia pun pada iddah lah kan. Tak kira talak berapa pun dia kena beriddah. Tapi sekarang ni talak 3. Apabila talak 3 makna ikatan perkahwinan tu putus. Dia tak boleh rujuk lagi dah. Kemudian suami meninggal ketika dia masih iddah. Itu sepakat fuqaha kata isteri itu tak dapat pesaka. Yalah Waqtalafu fil mutallaqati fi maradil mauti talaqan ba'inan idza awqa'ahu zawji firaran min mirasiha. Tapi mereka khilaf dalam masalah wanita yang ditalak ketika suami sakit nak mati, dan tujuan suami talak tu supaya isteri tu tak dapat pesaka. Saya nak mati dah ni baru dia talak. Fadhhab Asy-Syafi'i fi madhhabihi al-jadid ila annaha la tarisu wa in tuwfiya fi iddatiha. Ini mazhab jadi, mazhab Syafi'i tak dapat pesaka sekalipun dia mati dalam iddah. Li'anna al-miras la budda lahu min sabab. Dapat pesaka kena ada sebab. Wa huwa huna qiyamuz zawjiyah indal wafah. Itu syarat dia. Syarat dia dapat pesaka qiyamuz zawjiyah indal wafah. Ketika mati tu ikatan perkahwinan tu masih ada. Wa qad inqata'at bil bainunah. Sedangkan ikatan tu dah putus apabila ditalak bain. Wa idzan zalas sababu. Kalau begitu hilang dah sebab. Lam yatarattab alaihi musabbibuh. Jadi musabab tak adalah. Sebab dah hilang, mana ada musabab lagi. Wa idza la yarisuha zawju idza matat fi fil iddah. Begitu juga kalau isteri itu mati, suami tak dapat waris juga. Dia dah talak 3 dalam beriddah, tiba-tiba isteri mati ketika dalam iddah talak 3 tu. Suami tak berhak juga dapat pesaka. Sama je. Wa hadhihi riwayatun an Abdul Rahman bin Auf wa qawli Utbah bin Abdullah bin Az-Zubair. Ini juga riwayat daripada Abdul Rahman bin Auf. Itu pertama. Mazhab Syafi'i al-Jadid. Maknanya tak dapat pesaka lah. Mazhab Jadid tak dapat pesaka. Walaupun ditalak ketika maradul maut. Wa dhahaba al-Hanafiyyah ila annaha tarisuhu idza tuwfiya fi iddatiha wa la tarisuhu idza tuwfiya ba'da qida' iddatiha. Mazhab Hanafi kata boleh. Suami talak isteri ketika maradul maut kerana nak menghalang isteri mendapat pesaka. Mazhab Hanafi kata isteri itu tetap dapat pesaka jika sekiranya dia mati ketika dia masih dalam iddah. Tapi kalau dah luar iddah memang tak boleh lah.
وحجتهم في ذلك أنه بإقدامه على إبانتها في هذه الحال قصد الإضرار بها بإبطال حقها في الميراث بعد أن تعلق بماله بسبب مرض الموت وذلك ظلم وقصد سيء فيرد عليه قصده. Kata mazhab Hanafi, perempuan tu tetap dapat pusaka. Hujahnya bahawa apabila suami itu buat begitu dalam keadaan dia nak sakit, nak mati, dia tujuan dia nak membatalkan hak pewarisan isteri. Okey. Dan itu adalah satu kezaliman. Ada zulmu. Wa qasdu sayyi, satu niat jahat. Fa yuraddu alaihi qasduhu, maka dipulangkan balik kepadanya. Ilhaqan lahu biman qatala muwarisahu isti'jalan limirasihi minhu. Dia kias kepada seorang waris yang membunuh pewarisnya. Okey, kerana nak cepat dapat warisan. Okay, dia bunuh ayah dia contohnya. Sebab ayah dia banyak harta, dia perlukan duit. Tapi nak tunggu ayah mati lambat lagi. Dia pun bunuh supaya dapat cepat. Jadi hukumnya orang tu tak dapat. Okey. Jadi sini pun sama. Nak dihalang, mana manista' jalal amra qabla awanihi uqiba bihirmani. Kan ada fiqh. Siapa yang nak cepat satu benda sebelum masanya, maka dihukum dia tak dapat benda tu. Dia sekarang ni orang tu tujuan dia ceraikan supaya isteri tu tak dapat, maka hukum dia isteri tu dapat. Kena terbalik lah. Maksudnya hajat dia tu tak terlaksana lah. Sebab itu adalah satu qasdun sayyi. إذ رد عليه الشارع قصده بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمر رضي الله تعالى عنه ليس لقاتل شيء. Itu tentang pembunuh ni. Orang pembunuh tidak dapat sesuatu pun. Rawahu Malik. Ghaira annahu la budda lil miras min sabab wa huwa huna az-zawjiyah. Tapi miras kena ada sebab. Sebab di sini ialah zawjiyah. Wa qad amkana i'tibar baqaiha fi haqqil miras ma damat al-iddah. Kalau masih ada iddah memang dapat miras. Kama tu bi baqiyah fi haqqi wujubi an-nafaqah wa adam tazawwuj bil ghairi wa subutin nasab. Begitu juga wajib beri nafkah, tak boleh berkahwin dengan orang lain, subutun nasab. Walam yumkin i'tibaruha baqiyah ba'da intihal iddah linqita'i jami' asariha. Tapi apabila dah habis iddah, maka putuslah. Tak ada apa-apalah, tak boleh nak mikir dah lah. Ketika dia masih dalam iddah, kena bagi nafkah. Tak boleh berkahwin dengan orang lain, perempuan tu. Dan subutun nasab, kalau dia bersalin, maka nasab, ambil nasab. Tapi kalau dah habis iddah, falam yumkin alqaw bi mirasha idza kan wafatu ba'da qida'. Dah habis iddah, maka tak boleh lah. Tak boleh terima pusaka. Kenapa? Sebab dah hilang. Wa ayyadu ra'yahum bima ruwiya min anna Utsman radhiyallahu ta'ala warasa Tamadur binta al-Asbaq al-Kalbiyah wa qila binta Amr bin Rashid as-Salmiyah bin Abdul Rahman bin Auf hina batta talaqaha fi maradihi alladhi mata fihi wa hiya fil iddah bi mahdar min as-sahabah wa lam yunkir alayhi man hadara wa qala mattahamtuhu walakin aradtu as-sunnah annahu qad jaa fi ba'd riwayat anna wafat Abdul Rahman kana ba'da qida' iddatiha wa ala dhalika la tattasiq ma madhhabi al-Hanafiyah bi tamamihi. Okay. Jadi mazhab Hanafi dia buat dalil daripada satu kisah, iaitu Utsman. Okey, Utsman Ibn Affan
radhiyallahu taala anhu warasa Tamadur bintul Asbagh al-Kalbiyah, memberi pewarisan kepada seorang yang bernama Tamadur. Dia adalah isteri kepada Abdurrahman bin Auf. Ikut riwayatnya bahawa Abdurrahman bin Auf ni dia talak 3 isteri yang bernama Tamadur itu pada maradul maut. Dan ketika dalam iddah dia matilah. Okey. Mahdar minas sahabah. Walam yumkin alaihi man hadar. Jadi apabila Osman walaupun Abdul Rahman talak 3 isteri bernama Tamadur itu, talak 3, kemudian Abdul Rahman mati dalam keadaan Tamadur masih dalam iddah. Osman memutuskan Tamadur itu mendapat warisan, sedangkan dia telah ditalak 3. Lalu dia berkata, ma ittahamtuhu, aku tak tuhmah apa-apa kepada Abdurrahman bin Auf ni, walakin aradtus sunnah. Kata Abdurrahman, tapi aku nak ikut sunnah. Tapi pengarang ni kata, annau qad jaa fi ba'd riwayat anna wafat Abdurrahman kana ba'da qida' iddatiha. Tapi ada satu riwayat lain menyatakan bahawa Abdurrahman ni mati selepas daripada habis iddah. Wa ala dhalika la tatasik ma'a mazhabil Hanafiyah bi tamamihi. Oleh kerana tu dia kata tak sesuai lah untuk buat dalil ni untuk mazhab Hanafi secara sempurna. Wa dhahaba al-Malikiyah ila tawrisiha fi hadhil halah wa in tuwfiya mutalliquha ba'da qida'i iddatiha. Sawa'un fi dhalika an takuna qad tazawwajat ghairahu am la. Wa dhalika ma yattafiq ma ilhaqul mutalliq al-far bil qatil li muwarrisihi. Li'anna al-qasda as-sayyi mutahaqqiqun sawa'un tuwfiya fil iddah am ba'daha. Mazhab Maliki lagi hebat. Maliki kata kalau dicerai ketika sakit nak mati, lepas tu suami yang ceraikan dia tu mati, sama ada isteri tu masih dalam iddah ataupun dah habis iddah ataupun dah kahwin dengan orang lain dah pun, masih dapat warisan. Lagi hebat Maliki, masih dapat dia tu. Sebab dia dah nak hukum orang yang cuba melarikan, al-far ni makna lari, melarikan daripada untuk beri pesaka lah maksudnya. Dia kias kepada al-qatil li muwarrisihi. Okey. Li'anna al-qasd as-sayyi mutahaqqiqun. Kan di situ ada qasdus sayyi di situ. Sawa'un atwufya fil iddah am ba'daha. Sama ada mati ketika iddah ataupun selepasnya. Kan dah beza dah tu. Wa dhahaba Ahmad fil mashhur anhu ila annaha tarisuhu ma lam tatazawwaj. Wa illa tarattaba alayhi mirasuha min zawjaini fi waqtin wahid wa la takun al-mar'atu zawjah lisnain. Mazhab Ahmad bin Hanbal pula, dia dalam iddah ke, habis dah iddah ke, tetap dapat pesaka selagi dia tidak berkahwin. Tapi kalau dia dah berkahwin dengan orang lain, tak dapatlah. Okey. Kenapa bagi dia? Dia kata dia tak akan dapat miras daripada 2 orang suami dalam satu masa. Wala takunul mar'ah zaujah lisnain. Tak mungkin seorang tu jadi isteri kepada 2 orang lelaki. Yang ni pun dapat pesaka, kalau suami nanti mati dapat pesaka juga. Sedangkan ketika suami itu mati, bekas suami itu mati, dia berada di bawah suami yang lain.
Jadi kalau sekiranya dapat pusaka seolah-olah suami tu masih suami dia lah. Pertama yang dah meninggal tu. Jadi dia kata tak boleh. Jadi kita nampak macam mana pandangan masing-masing tu. Ustaz. Ya. Yang dalam mazhab jadi Syafi'i tu Ustaz, kiranya maradul maut tu jadi satu pertimbangan ke tak Ustaz? Ke asalkan talak bain je dia tak dapat? Tolak bain tak dapat, sama ada maradul maut ataupun tidak maradul maut. Sama je. Okay, baik Ustaz. Okey. Habis dah situ, kita ambil yang lain pula lah. Al-istihsan. Al-istihsan pula Al-istihsan, istislah. Istislah. Banyak dah ni. Istishab. Huruf. Buat. Okey, al-istihsan. Apa itu istihsan? Kamu dah belajar tak dulu dalam usul istihsan? Belajar tak? Pernah belajar tak istihsan? Dah. Dalam usul fiqh. Okey, al-adillah al-mukhtalaf fiha. Dia ada dalil yang disepakati, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Qiyas pun mungkin sepakat, tapi tak sepakat juga sebenarnya qiyas ni. Dia yang tak menerima qiyas. 3 yang sepakat. Quran, sunnah, ijma'. Yang lain pada itu ialah yang tidak disepakati. Ada mazhab yang terima, ada mazhab yang dia tidak menerima. Okey? Tapi kalau dia kaji betul-betul, banyak yang dia kata tak terima itu sebenarnya dia terima. Tapi dia kata tak terima, dia dalam amalan mereka buat. Contoh yang pertama ialah istihsan. Istihsan adalah satu benda yang tidak dipakai dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri, tapi dalam pengamalan ada. Istihsan wa ma yatarattabu alaihi min khilaf. Istihsanu kasyai', apa maksud istihsan? An ta'uddahu aw tarahu hasanan. Itu makna istihsan. Kamu nampak dia tu baik. Wa qad ista'mala al-fuqaha'u hadha al-lafdha katsiran wa bi khassah al-Hanafiyyah. Fawasafu bihi ba'da ma fa'alu ilaihi min ahkam aw mabna akhdhihim bi ba'd al-ahkam faqalu hadha al-hukmu istihsaniyun wa naqul bihadza istihsanan. Contoh dalam ayat-ayat dan kitab fiqh mereka kata hadzal hukmu istihsani. Atau ada yang membuat ungkapan wa naqulu bihadza istihsanan. Istihsan. Ataupun dia kata wa nastahsinu kadza. Wa dzalika lidilalah ala wijhatihim wa bayan sanadihim. Ketika dia menyatakan apa hujah dan apa sandaran mereka untuk beri hukum begini. Mereka kata astahsin, aku istihsan macam ni, lebih baik macam ni, dia nampak baik. Wa minal maqtu'u bihi annahum la yuriduna bidzalika an yaj'alu hadhihi al-ahkam mustannadah ila mujarradil hawa wa taladzuz duna an yaquma alaiha dalilun syar'iyyun kama fuhima dzalika kama fahima dzalika man fahima. Secara putusnya sebenarnya mereka bukanlah menghendaki yang demikian. Mereka kata astahsinu kaza, astahsinu kaza, kami rasa ni baik untuk buat begini. Bukanlah maksudnya ialah mereka buat hukum ini bersandar kepada hawa nafsu dan seronok-seronok nak buat, kata okeylah ni bagus buat, boleh. Bukan macam tu. Bukan tanpa bersandarkan kepada dalil syar'i sebagaimana yang difahami oleh orang yang faham itu. Ada orang faham macam tu. Ni atas otak dia lah buat, rasa okey buat. Tak.
ulama fiqh ni dia ada sandaran ni, walaupun dia kata astahsin kaza, dia ada sandaran dia juga. Lian hadha la yadhhabu ilai salimu muslimun fadlan an faqih. Kerana orang Muslim pun tak boleh buat macam tu. Rasa okey buat. Rasa ikut otak dia. Rasa tak payah. Bukan. Kalau Muslim pun tidak boleh buat macam tu, apa lagi faqih? Ulama fiqh lagilah tak boleh buat macam tu. إذ قد حرم الله على الناس أن يقولوا عليه ما لا يعلمون ويقول في سورة يونس قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. Katakanlah, apa pandangan kamu? Apa yang Allah Ta'ala itu turunkan daripada rezeki, lalu kamu jadikan yang ni haram, yang ni halal. Okay, ada rezeki yang turun, berkata ni haram, ni halal. Qul Allahu azina lakum. Allah ke yang ajar kamu, suruh kata ni halal, ni haram, ikut kamu sendiri? Am alallahi taftarun. Atau kamu ni reka-reka terhadap Allah. Jadi nak kata halal haram tu bukan daripada kita. Itu Allah. Wa innama yu'abbiruna bizalika taratan bisadadi ahkam juz'iyyah ustusniyat min aslin kulliyin aw min qa'idah ammah li dalil khassah iqtada dzalika istisna. Tapi mereka menyatakan demikian ini ialah ketika membicarakan tentang hukum juz'i, hukum furu', hukum cabang yang dikecualikan daripada kaedah umum. Kenapa? Kerana ada dalil yang khusus yang menyebabkan dia ni dikeluarkan daripada kaedah. Wa taratan ukhra bisadadi ahkam dalla alaihi qiyasun khafi rajjaha fi mawdu'atiha qiyasan jaliyan yadullu ala khilafiha li'annahu aqwa minhu. Dan kadang-kadang mereka kata demikian ini ialah kerana mereka pakai qiyas ni ada qiyas khafi, qiyas yang agak halus. Dia ada qiyas yang jali, yang jelas. Tapi mereka tengok kalau kita pakai yang khafi ini, itu lebih rojih, lebih kuat berbanding dengan qiyas yang jali. Okey. Walamma kana dhalika istisna' min asy-syari' aw at-tarjih min al-mujtahid la ya'riyani an hikmah hiya iradat taysir fil haraj 'alin nas. Jadi apabila mereka buat istisna itu, maka itu bermakna kita menyatakan bahawa di sana ada hikmah. Apabila dikecualikan dan sebagainya, kenapa hikmah dia? Iradatut taysir wa raf'il haraj 'anil nas. Kerana nak memudahkan dan nak menghilangkan kesusahan di kalangan manusia. Wa dzalika amrun mustahsan. Itu benda baik. Okey. Yarahu nas hasanan. Manusia pun tengok baik. Ukhtirat hadhihi al-maddah faqila tastahsinu kadha wa na'khudhu bihadha istihsanan ala ma'na annahu amrun masyru' hasan. Okey. Ala nas ittiba'uhu. Maka dikatakan apabila dikata macam ni baik apa semua istihsanan ni maknanya ialah benda ni boleh dibuat dan bagus dan manusia boleh ikut. Kama ta'mala katsirun minas salaf kalimah akrahu kadha. Sebagaimana orang ulama salaf mereka guna juga kalimah akrahu kadza fil amril mahzur syar'an, pada perkara yang dilarang secara syarak. Lidilalatihi ala annahu haram yakrahu syara' wa yajibu ijtinabuhu. Okey, kalau benda tu benda yang haram yang syarak tak benarkan, maka dia kata akrahu kadza, aku tak suka ni. Dia menunjukkan pada haram. Wa yajibu kena jauhi. Wa min hadza arrafa Syamsuddin As-Sarakhsi istihsan hina takallama alaihi fi mabsuti faqala al-istihsan tarkul qiyas wal akhdhu bima huwa arfaqu bin nas. Okey. Yang kedua kata huwa talabus suhulah fil ahkam fima yubtala bihi al-khas wal am. Apa itu istihsan? Kata Sarakhsi,
Istihsan inilah kita meninggalkan qiyas dan kita pakai yang lebih arfak, yang lebih memudahkan orang. Itu mana istihsan. Kita tinggal qiyas dan kita pakai yang mana lebih memudahkan orang. Qilah wa talabus suhulah fil ahkam fima yubtala bil khas wal am. Dapat kedua kata qilah, istihsan tu ialah kita cari yang mudah daripada hukum-hukum dalam perkara yang manusia secara umum atau khusus menghadapi masalah dalam perkara itu. Maka kita cari yang mana mudah. Wa qilah wal akhzu bis sa'ah wa bitira' ad-da'ah. Okey, lebih kurang maknalah cari yang mudah, cari yang luas. Apa wa huwal akhzu bis samah wa bitira' ma fihi rahah. Sama juga. Samahah ni mudahlah samahah. Cari yang mudah. Sebab satu ialah syariat ini mudah. Kalau memayahkan jadi mana kalau jadi payah itu bukan syariah lah. Wa min hadza yatabayyan al-istihsan laysa illa al-akhdhu bi dalilin muayyan fi mas'alah udulan an aslin am aw an dalilin akhar syar'i li sababin syar'i iqtada zalik. Wa huwa laysa bi dalilin khas walakin khittatun min khittatul istidlal. وهي بالنسبة إلى معناه الأول وهو استثناء جزئية من حكم كلي لاختلافه بين الفقهاء عامة بين الأحكام الكلية التي استثنى منها مسائل جزئية كثيرة في كل مذهب من مذاهبهم. Ceritanya kita kata bahawa istihsan ni ialah ambil dalil yang tertentu dan masalah yang ada kaedah umum, tapi kita kecualikan kerana ada sesuatu yang menyebab tak boleh kita pakai hukum yang sama kalau kita pakai kaedah itu. Okay. Jadi kita kalau nak mudah kita bercontoh macam ni lah. Ni mana dia asalnya ialah kita keluar daripada qiyas. Sebab kalau kita pakai qiyas, benda tu tak boleh. Maka akan menyusahkan orang. Okey, contoh. Istihsan Kalau kita belajar bab ijarah ni sewa lah. Dia apa-apa transaksi yang kita buat mesti ada akad dia, mesti ada. Ni apa? Ini adalah bai. Ini adalah ijarah. Ini adalah istisna. Ini adalah salam. Ini adalah baik bisaman ajil ke tak kira maknanya kita ada akad kita tu, apa benda yang kita keluarkan. Ini dain contohnya, ini hutang, akad kita akad hutang. Ini apa? Hibah nama dia. Ini apa? Hadiah dan sebagainya. Apa-apa yang transaksi yang kita buat sama ada bentuk barang atau berbentuk cash, dia mesti ada masuk dalam akad apa tu. Betul tak? Okay, saya ada pen. Kata Nabi, ni pen ni awak ambil lah. Free je. Okay. Jadi pen kepunyaan saya, harta saya dah berpindah tangan kepada Nabi. Mesti ada akad. Akad tu akad apa? Mungkin kata hibah. Pemberian. Hibah. Kalau saya kata ni pen saya ni ambil, awak ambil lah, awak bayar RM1. Apa tu? Baik. Itu baik. Dia mesti ada. Ada akadnya. Dia masuk bawah apa? Dia tak ada saja-saja, tak ada akad apa langsung. Tak ada, mesti ada akad. Sebab tu apabila kita buat pinjaman, kita kata loan dekat bank konvensional, dia jatuh bawah akad apa? Kemudian dia jatuh bawah akad apa? Akad dain.
Akad dain. Itu dain tu. Apabila dain, boleh tak kita bayar lebih daripada apa yang kita pinjam? Tak boleh. Tak boleh. Maka dia jadi riba. Mana setiap apa yang kita keluarkan, mesti ada. Kita dalam bawah akad apa. Tapi kalau kita pergi ke bank Islam, kita dapat jumlah yang sama. Kita pun kena bayar ansuran macam sama juga. Tapi itu bukan riba pula. Kenapa pula? Kan sama. Tak, itu bukan riba. Sebab tadi kamu kat bank konvensional, kamu akad dia lah akad hutang. Akad hutang kena bayar sama. Tapi sekarang ni kamu kat bank Islam, akad dia baik. Kamu bayar bertanggung. Memanglah sama je. Tapi bawah baik tak apa. Nampak tak? Sebab setiap akad dia ada undang-undang dia. Kita jangan tengok natijah dia sama. Tengok natijah dia sama. Kalau kita tengok natijah sama, beratlah. Macam contohnya, kita nak beli ayam. Nak beli sup ayam. Oh, sup ayam. Ada 2 kedai di situ. Satu mangkuk. Yang ni makna ada 2, kita katalah satu mangkuk tu ada 2 ketul peha ayam. Yang ni pun kedai ni 2 ketul peha ayam. Sup. Sama besar. Kalau timbang pun mungkin sama berat dua-dua tu. Okey. Yang kedai A ni kita beli, kalau kita nak beli harga dia RM5 semangkuk contohnya. Kedai B ni RM7 semangkuk. Kamu nak beli yang mana? Dua-dua tu sup ayam. Mesti kamu kata nak RM5, tapi yang RM5 tu ayam tak sembelih. Tapi natijahnya sama, kita makan sup. Kenyang, dua-dua tu kenyang. Kita bukan ambil natijah, kita ambil tu tadi itu ayam sembelih, ada cara dia. Yang ni ayam tak sembelih. Okey. Begitu juga zina dan kahwin. Serupa je, natijahnya sama. Dua-dua tu mungkin dapat anak belaka. Okey. Tapi natijahnya lain. Benda sama. Natijah sama. Tapi cara tu lain. Sebab ada juga orang kata bank Islam, bank konvensional sama je kata. Apa ni, buat loan RM10,000 kena bayar RM12,000. Serupa je tu. Memanglah serupa dari segi natijah. Tetapi akad tu lain. Akad hutang dia ada undang-undang dia. Akad jual beli ada undang-undang dia. Begitu juga ni dalam masalah ni. Okey. Contoh, saya bagi contoh. Kalau kamu pergi masuk toilet. Okey, kat KL. Kat pusat. Beli belah ke, tak kira lah. Okey, kat stesen bas ke. Ataupun kamu naik bas ekspres, berhenti di satu tempat. Okey, dekat persinggahan dia beli makan, situ ada toilet. Okey, kena bayar tak? Kena bayar tak? Kalau RNR macam hentian-hentian tu tak adalah yang free ni, yang kena bayar ni. Dia kena bayar ni. Kan nak masuk kan kena bayar. Ada tempat-tempat tu kena bayar. Okey. Dia pun tulis. Sekali masuk 50%. Contohnya. Itu tempat yang biasalah tu. Ada tempat sekali masuk RM1. Ada. Ni. Sekali masuk 5%. Itu normal lah. 5% sekali masuk. Okay. Kita pun bayar 5%. Kita pun masuk ke toilet. Akad kita tu akad apa? Setiap transaksi mesti ada akad dia. Secara langsung ataupun secara tidak langsung. Akad kita tu akad apa? Aizat. Ke tak ada akad? Tak masuk bawah akad apa-apa?
Ijarah ke? Tak tahu. Aizat? Bukan ijarah. Dia masuk bawah ijarah. Ijarah maksudnya ialah kita sewa. Bukan kita beli toilet tu. Toilet tu beli apa? 50 sen. Okey, kita sewa. Apa syarat sewa? Okey, kalau kamu sewa sebuah rumah, apa syarat sewa? Okay. Apa syarat dia? An yakunal muddatu maklumatan. Betul? Tempoh duduk tempat-tempat kita sewa tu kena maklum. Sebab contohnya kita sewa rumah, sebulan dia bayar berapa? Kalau 2 bulan berapa? Kalau pergi ke hotel, sehari berapa? Saya semalam berapa? 2 hari 2 malam berapa? Kan? Itu kena maklum. Tak boleh kita kata saya nak sewa rumah. Berapa lama? Entah, tak tahu. Dia kata. Maka itu tidak sah. Yang itu tak sah sebab mudah majhul. Majhul. Satu lagi, kita bukan duduk saja dalam toilet tu, kita guna sesuatu dia yang dia ada, iaitu air. Betul tak? Ke masuk toilet tak guna air? Guna. Okey. Kita guna air. Apabila kita menggunakan, kita kena maklum juga banyak mana kita guna. Kena maklum, tak boleh majhul. Okey, kena maklum, tak boleh majhul. Sebab qada kena sebab air sikit dengan air banyak lain harga dia. Betul tak? Air sikit dengan air banyak lain harga dia. Jadi kena tahu situ. Kalaulah ikut rule ijarah, yang pertama kita kena tahu berapa lama tempoh kita kena masuk. Yang kedua kita kena tahu berapa banyak air yang kita nak guna. Baru kita boleh bayar. Okey. Kalaulah kena macam tu, susah tak orang? Kalau kita pakai kias. Kias ni macam tu lah. Ijarah ikut kaedah macam tu. Saya kita tak kena pakai kaedah tu, payah masuk bilik air. Okey. Harga ni kena berlainan lah. Okey, saya nak masuk ni 15 minit. Ataupun saya nak masuk ni 5 minit. Air saya nak guna 1 cawan. Dia kena buat harga. Baru sesuai dengan ijarah. Dia pun masuk. Masuk ingat nak berak. 5 minit je siap lah biasanya. Tapi kena sembelit. Terang-terang tak keluar. Dah lebih pada 5 minit dah. Sebab tu dari segi ijarah, kena keluar lah. Okey. Yang tu separuh tak keluar lagi ni. Ni macam mana? Air banyak mana nak guna ni? Anggap ada segi qiyas dalam ijarah. Dari segi akad ijarah mesti kena tahu tu. Sekarang ni kalau kita nak pakai kaedah itu, maka akan menyusahkan orang. Maka dikecualikan. Sebab itulah apabila kita masuk, tak sama. Orang ni masuk seminit je, 50% juga. Yang ni masuk sejam. Adakah dia minta, awak masuk sejam ke? Bayar RM1. Tak ada. 50% juga. Yang ni pakai air sikit je, 1 tapak tangan je. Okey. Orang tu 1 baldi dia gunanya air. 50% juga. Kan?
Jadi di situ kita kata apa? Kenapa ni dibolehkan? Kan dari segi ijarah tak boleh. Tu kita kata istihsan. Istihsan lah tu. Untuk memudahkan. Habis masa dah. Cukup lah. Kena sambung sikit lagi. Nak habis ni. Baca sikit lagi. Ada kelas ke tak ada lepas ni? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Kita sikit lagi. Kita habis satu contoh ni. Okey. وعليه يكون ما يترتب على الاستحسان من اختلاف الأحكام بين الفقهاء إنما يرجع إلى اختلافهم في النظر والتحقيق المعارضة بين الدليلين واستثناء ما دل عليه أحدهما مما دل عليه الآخر أو ترجيح القياسين المتعارضين على الآخر وقد تتفق الأنظار فلا يكون بينهم خلاف كما في إباحة السلم استثناء من بيع المعدوم وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم وورد أنه رخص في السلم فكان السلم مستثنى من النهي عن بيع المعدوم بدليل فلم يكن في ذلك خلاف على ما نعلم. Ini contoh dia bagi istihsan istihsan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tapi kalau ada dalil untuk kecualikan daripada kaedah, maka itu tidak ada khilaf. Yang jadi khilaf ni apabila tidak ada dalil yang khusus. Yang contoh ada dalil yang khusus, yang contoh yang ada dalil yang khusus ialah tadilah, iaitu ni jual salam. Tahu jual salam tak? Izzat, tahu tak jual salam? Tahu. Tahu kan? Jual salam. Okey, kita pun kata kat orang tu, Assalamualaikum, bayar RM10. Itu jual salam kita tu. Kau macam mana? Izzat, macam mana sering jual salam? Dia beli benda yang tak ada, dia akan buat kemudian. Salam ni bukan dia akan buat, dia akan cari. Kalau akan buat tu dia ke istisna pula. Okey, jual salam. Jual salam ni bai'ul ma'dum. Jual sesuatu yang belum ada, yang ma'dum. Itu jual salam. Dari segi kaedah, nahan Nabi SAW an bai'il ma'dum. Nabi larang menjual yang barang yang belum ada, yang tak ada. Tapi Nabi memberi rukhsah dalam salam. Salam boleh. Sebab kalau tidak, jadi susah orang. Okey, susah orang. Contohnya lah, salam ni kita kata macam tempah lah ya, tempah. Tapi kalau salam bukan tempah macam kita faham tu. Salam ni dia kena bayar full. Dia bayar full. Macam baru salam. Di salam asalnya ialah macam ni. Dulu ada orang nak barang, kata nak buah ke apa ke, pada tarikh yang tertentu. Dia ni bisnes lah contohnya. Okey. Dia pun belilah siap-siap untuk dijual daripada pekebun. Orang yang punya tanaman. Tanaman tamar contohnya. Tapi tamar ni dia juga perlu pada penjagaan, perlu juga berbaja dan sebagainya. Okey. Jadi apabila ada salam, jadi memudahkan dua-dua pihak. Satu, orang yang beli dia dah terjamin
insya-Allah dia akan dapat barang yang dia nak tu, contohnya 4 bulan yang akan datang ataupun 5 bulan yang akan datang. Orang yang menjual, dia juga dapat manfaat, iaitu dia dapat menjaga lebih baik tanaman ni supaya mengeluarkan hasil yang bagus. Okey, dia berbaja, upah orang siram ke ataupun buat saliran ke, buat pagar ke dan sebagainya. Dia dapat ambil daripada duit tu. Tapi duit tu dia dah campur untung dia sekali lah tu. Okey, maka dibayar rentak. Maknanya barang tu bukan dia perlu, bukanlah dia buat, dia carilah. Sama ada dia sendiri ataupun dia boleh cari kat pasar kalau tak ada dengan dia. Kata buah dia tak jadi. Dia boleh cari kat pasar untuk serahkan pada tarikh yang ditetapkan. Itulah jual salam. Benda-benda masa jual beli tu tak ada lagi barang tu. Pokok buah pun tak buah pun lagi. Maknanya dia masih makdum lah. Tapi dia bolehkan untuk memudahkan orang. Itulah jual salam. Termasuk juga jual istisna. Istisna ni macam salam jugalah. Istisna ni berbentuk pembuatan. Contohnya kita pergi ke kedai jahit. Kita pun bawa kain apa semua. Dia pun kata ni saya nak upah awak menjahit. Itu nama dia istisna. Minta buat. Ataupun sekarang lebih mudah kata kontraktor rumah. Itu istisna lah tu. Istisna. Mana dia akan buat. Jadi kalau istisna dia berbeza dengan salam apa? Istisna ni dia, kalau salam dia kena bayar cash, lamsam sekaligus. Itu baru nama dia salam. Tapi istisna dia boleh by progress boleh. Okey, tengok, oh okey 10% daripada bangunan dah siap. Okey, ni bayar 10% lagi lah, bayar 10% lagi. Boleh. Istisna dia lain. Tapi itu juga baik makdum. Istisna tu. Akad tu dia tu tak ada pun. Tak ada pun. Tanah kosong je lagi. Tanah kosong lagi. Kadang-kadang tak kosong pun penuh dengan hutan lagi. Tapi dah buat akad dah. Okey. Kita berhentilah kot. Okey, kita sambung. Ni Nabil buat ni kena. Nabil ke siapa yang buat? Hana akan buat Google Form. Okey. Hantar yang buat tapi yang kirim orang lain Hana yang buat. Hana yang buat, bukan hantar yang buat. Oh, bukan. Hantar sana bukan sebut Hana. Kan? Sebab anda dengar Hana. Hana dengan Hana tu lebih kurang kan? Jadi tak tahu. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi lah. Ya, kalau boleh hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.